Assalamualaikum kepada pensyarah dan rakan-rakan yang lain. Saya dari kumpulan 4 ingin membentangkan tajuk proses sembelihan mengikut syarak. Kumpulan saya terdiri pada 4 orang iaitu Siti Khadijah binti Zulkifli, Siti Zubaidah binti Marawi, Izzatul Husna binti Omar dan yang terakhir adalah saya, Nurul Farah Ali binti Azman. Assalamualaikum, nama saya Nurul Farah Ali binti Azman, nombor metrik 17 DHF20F2060. Yang pertama, saya akan membentangkan tentang definisi sembelihan. Potong atau belah bagi menghilangkan nyawa binatang yang halal dimakan dengan menggunakan benda yang tajam selain kuku, gigi dan tulang untuk memakan dagingnya. Menyembelih binatang yang mampu dikuasai dan harus dimakan dengan memutuskan urat halkum dan urat marik dengan sekali sembelihan. Semua binatang yang halal dimakan hendaklah disembelih terlebih dahulu sebelum dimakan kecuali ikan dan belalang. Yang kedua ialah istilah sembelihan. Terdapat 2 istilah sembelihan. Yang pertama ialah al-zakah, mengalirkan darah dengan memutuskan urat leher pada haiwan sembelihan. Ibnu Arabi, mengeluarkan roh haiwan dengan cara yang disyaratkan untuk menjadikan dagingnya halal bagi orang Islam. Muhammad Taqiyyu Al-Uthmani 1997. Yang kedua ialah al-akri, pada haiwan yang tidak mampu dikuasai disertai dengan niat untuk menyembelihnya dengan nama Allah, haiwan yang diburu liar atau terperangkap. Yang ketiga ialah hukum sembelihan. Hukum sembelihan adalah wajib kecuali hidupan laut dan belalang, manakala binatang yang mati tanpa disembelih adalah dianggap bangkai, najis dan haram dimakan. Semua daging haiwan yang halal adalah haram dimakan kecuali dengan penyembelihan yang mengikut syarak. Binatang yang haram dimakan seperti khinzir, ular, tikus, hukumnya tetap haram walaupun disembelih oleh orang Islam. Dan yang terakhir adalah hikmat sembelihan. Yang pertama adalah mencapai keredaan Allah SWT. Yang kedua untuk membezakan daging yang halal dimakan dan haram dimakan oleh orang Islam. Ketiga, mengelakkan daripada menyeksa binatang untuk memakannya. Yang keempat, menghindari penyakit yang terdapat pada binatang kepada orang yang memakannya. Kelima, supaya darah dari dalam binatang tersebut mengalir dengan cepat. Dengan ini dapat dielakkan dari sebarang kuman yang mungkin ada dalam darah tersebut. Dan yang terakhir adalah untuk menunjukkan perbezaan yang nyata antara orang Islam dan orang kafir dalam soal cara mematikan binatang. Assalamualaikum, nama saya Siti Zubaidah binti Matrawi dan nombor matrik saya ialah 17 DHF 20F2002. Berdasarkan tajuk tugasan yang diberikan, saya akan membentangkan bentuk penyembelihan dan jenis sembelihan beserta dalil sembelihan. Bentuk sembelihan yang pertama ialah ikhtiariyah, iaitu sembelihan secara terpaksa. Ini adalah sembelihan ke atas haiwan halal yang tidak mampu dikuasai atau tidak mampu disembelih di bahagian leher. Contohnya kijang liar dan lembu yang jatuh atau terperangkap dalam perigi. Bentuk sembelihan yang kedua ialah ikhtiariyah, iaitu secara pilihan ke atas haiwan yang jinak dan boleh dikuasai. Kaedah sembelihan ikhtiariyah yang pertama ialah al-nahru, iaitu haiwan ditikam di bahagian bawah leher jika mampu. Kaedah ini akan memutuskan urat halkum dan urat marik. Kaedah ini adalah sunat untuk menyembelih unta kerana unta mempunyai leher yang sangat panjang. Oleh itu, kaedah ini mempercepatkan proses kematian unta. Kaedah kedua ialah al-zabhu, iaitu sembelihan dengan memotong bahagian paling atas leher yang berdekatan dengan kepala dengan memutuskan urat halkum dan urat marik. Contohnya seperti lembu, kambing dan ayam. Berikut adalah contoh bentuk sembelihan ikhtiariyah. Al-nahru biasanya dilakukan dengan cara haiwan itu berdiri dan salah satu kakinya diikat seperti unta, manakala al-zabhu dilakukan pada lembu dan ayam. Terdapat 5 jenis sembelihan. Yang pertama ialah sembelihan biasa, sembelihan harian, sembelihan wajib dam dalam ibadah haji, sembelihan wajib nazar janji melakukan ibadah, sembelihan sunat kurban hari tasyrik musim haji dan sembelihan sunat akikah kelahiran anak. Berikut adalah dalil sembelihan. Maksudnya,
Diharamkan kepada kamu memakan bangkai binatang yang tidak disembelih dan darah yang keluar mengalir dan darah daging babi termasuk semuanya dan binatang-binatang yang disembelih kerana yang lain dari Allah dan yang mati tercekik dan yang mati dipukul dan yang mati jatuh dari tempat yang tinggi dan yang mati ditanduk, yang mati dimakan binatang buas kecuali yang sempat kamu sembelih sebelum habis nyawanya dan yang disembelih atas nama berhala. Surah Al-Ma'idah ayat ketiga. Assalamualaikum, nama saya Siti Khadijah binti Muhammad Zulkifli, matrik nombor 17 THF 20F2004. Tajuk pembentangan saya adalah rukun dan syarat sembelihan. Yang pertama, orang yang menyembelih mestilah Islam, ahli kitab, berakal dan tidak dalam irham. Yang kedua adalah binatang yang disembelih mestilah halal dimakan, iaitu haiwan darat yang halal, masih hidup ketika disembelih dan mati dalam sekali sembelihan. Yang ketiga adalah alat yang digunakan untuk menyembelih, iaitu tajam seperti pisau, sembilu atau kaca, bukan daripada gigi, tulang atau kuku. Dan yang terakhir, tempat yang disembelih mestilah memutuskan urat halkum dan urat mari atau mana-mana bahagian. Sekian, terima kasih. Pembentangan yang seterusnya adalah tajuk perkara yang berkaitan dengan sembelihan. Yang pertama adalah binatang sembelihan yang tidak boleh disembelih secara ikhtiari boleh disembelih tanpa memutuskan urat halkum. Contohnya, haiwan yang terjatuh ke dalam lubang dan tidak boleh dikeluarkan harus disembelih dengan cara ikhtiari dengan melukakan mana-mana bahagian anggota badan haiwan sembelihan yang boleh mematikannya. Yang kedua adalah binatang buruan. Binatang buruan yang liar tidak perlu disembelih jika diburu dengan senjata yang tajam seperti besi, kayu, buluh atau sebagainya. Jika ia masih hidup, wajib disembelih seperti biasa. Seterusnya adalah contoh sembelihan yang perlu diberi perhatian adalah pertama, setelah melakukan sembelihan pertama, pasti terdapat darah yang berbaki di pisau sembelihan. Darah merupakan najis, maka pisau hendaklah dibersihkan terlebih dahulu setiap kali memulakan sembelihan ke atas haiwan lain. Yang kedua, berada dalam jarak yang sesuai agar darah tidak terpercik pada baju. Akhir sekali, berada dalam jarak yang selamat agar pisau sembelihan tidak mencederakan sesiapa dan haiwan yang telah disembelih dapat diletakkan di tempat yang sesuai. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum, nama saya Izzatul Husna binti Omar. Hari ini saya nak bentang tentang sunat-sunat penyembelihan. Antara sunat-sunat penyembelihan adalah berudu, membaca selawat ke atas Nabi, bertakbir, menghadapkan binatang ke arah kiblat, memotong dua urat yang ada di kiri dan kanan leher supaya cepat mati, iaitu urat darah. Binatang itu dibaringkan di atas rusuk kiri, melakukan penyembelihan dengan segera, menyembelih di pangkal leher binatang, menajamkan alat penyembelihan, mengelilingkan penyembelihan di atas leher binatang. Terusnya adalah perkara-perkara makruh dalam sembelihan. Antaranya adalah menggunakan alatan yang tumpul, menampakkan alat sembelihan kepada binatang lain, melakukan sembelihan di hadapan binatang lain yang akan disembelih, tidak menyebut nama Allah ketika hendak memulakan sembelihan, mematahkan leher binatang sebelum nyawanya hilang. Dan akhir sekali adalah kesimpulan. Sembelihan cara Islam adalah yang terbaik dan merupakan cara yang penuh penghormatan kepada haiwan dan ihsan dalam penyembelihan. Amalan sembelihan merupakan salah satu bentuk ibadah dan bukti perhambaan seorang manusia kepada Allah. Haiwan yang halal disembelih dengan sempurna memenuhi sunat sembelihan menjadikan daging haiwan tersebut adalah halal dan baik dimakan. Itulah yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia. Sekian, terima kasih.